Datuk, boleh saya bertanya? Ada banyak kapal-kapal Siam yang berlabuh di pelabuhan, tetapi kebanyakannya adalah kapal untuk pergi berperang, bukan untuk mengambil bekalan, Datuk. Kamu ini terlalu banyak salah. Tahu tak Gubernur Chowa Prayan Nakhon sedang marah murka dengan Kedah. Dengan selesai kamu. Sabar, Datuk, sabar. Mirai, tidak lagi mau bersabar. Yang cepat, patau. Perang, perang, perang. Kakak, kakak. Mana kakak? Pakai meriam, jika tak puru badak berendam. Rupanya habis dihianat Siam, dituang timar rongga di Padang. Gugurlah syahid, tumbuh Laksmana. Rakyat dijarah pakai temasyur, perut dilapar santapan buaya. Anak nan kecil dibanting kepala. Tangkap di sulai nipah, ibu nan bunting sengaja dibelah, sebab nak muda pokok terbakar, sapu lemak lumpur dibakar rata. Pengkhianat! Pembela kota Kuala Kedah! Selamatkan Kedah! Selamatkan Kedah! Dengar sini rakyat Kedah. Serahkan diri kamu. Jangan berani melawan. Siapa yang melawan akan kami bunuh. Dah, pindah, pindah. Payung sutera nak raja muda, anak telur lah telur, adik abang telur. Janganlah marah pada dia. Assalamualaikum Timah. Abang dah balik ni. Abang dah balik? Sat nah. Timah buatkan abang air. Abang, apa kita nak buat ni bang? Datuk Bendahara dan Datuk Shah Bandar sudah kena pasang bang. Kita cuba selamatkan keluarga, teman-teman, jiran-jiran kita semua. Kita jangan serah diri mah. Tapi bang, pegawai Siam tu kata kita tak boleh bantah. Kalau kita bantah kita ditawan bang. Kita jangan bantah terang-terangan.
Kita pergi jumpa jiran-jiran dan siapa saja yang kita kenal. Ajak mereka dengan cara berbisik. Ajak mereka pindah malam ini juga. InsyaAllah baginda Sultan akan hantar bantuan. Mari Mah, mari. Ada. Tak belum. Selamatkan diri. Jangan beritahu siapa-siapa. Maka bermulalah gerakan bisik berbisik dari satu mulut ke mulut yang lain, dari satu mukim ke mukim yang lain. Selamatkan diri. Pergerakan bisik membisik ini mampu menyelamatkan penduduk kota Kuala Kedah hingga ke selatan. Selamatkan diri. Selamatkan diri. Bentara, ada sebarang berita untuk beta? Patih membawa berita yang kurang menarik, tuanku. Berita yang kurang menarik. Cepat, Bentara, apa beritanya? Kota Kuala Kedah telah jatuh ke tangan Siam, tuanku. Astaghfirullahalazim. Mengapa Siam melanggar kota kita? Tak ada sebab pun. Kita pula tak pernah bermusuh dengan Siam. Benar, tuanku. Tuanku, Patih juga ada terima maklumat yang Siam sedang mencari tuanku untuk menangkap tuanku. Celaka! Ini semua angkara Chowa Prayan Nakhon Sitamarat, manusia yang paling keji. Bentara, apa kabarnya Datuk Bendahara dan Datuk Syah Bandar? Berita yang kurang molek, tuanku. Datuk Bendahara dan Datuk Syah Bandar telah ditangkap dan akan dibawa ke Siam, tuanku. Astaghfirullahalazim. Beta mesti menyelamatkan mereka, Bentara. Carikan Beta Datuk Laksmana dan Tunku Sulaiman. Ya, di mana mereka? Tuanku, biarlah Patih yang mencari mereka, tuanku. Tapi tuanku mesti selamatkan diri bersama keluarga diraja. Janganlah bertangguh lagi. Mustahil, Bentara. Beta tidak boleh membiarkan atau meninggalkan rakyat Beta. Ampun, tuanku. Tuanku tidak meninggalkan rakyat. Tuanku hanya beredar buat seketika saja. Tuanku dan datuk-datuk perlu berada di tempat yang selamat untuk mengatur tindakan dan serangan balas. Ampun, tuanku. Tuanku mesti berangkat tinggalkan Kuala Merbuk, tuanku. Baiklah, Bentara. Pengawal, sediakan ahli keluarga Beta. Kita akan berangkat secepatnya mungkin. Menjunjung perintah, tuanku. Ampun, tuanku. Dayang, tinggalkan Beta bersama Bentara. Tuanku, perjalanan ini mestilah dirahasiakan. Mengapa, Bentara? Kerana Siam adalah ramai tali barutnya di daerah ini.
Baiklah. Ada lagi tak? Banyaknya. Tuh kakak. Mana? Dipaksa sekalian berjalan kaki ke arah legur, banyaklah mati. Dirajam bendara teruk sekali, Belakang. dan makamnya tiada diketahui. Kita berhenti di sini. Datuk mau minum? Saya tahu Datuk haus. Kita orang Siam bukanlah orang jahat. Bukan tak berhati sangat. Saya tahu Datuk haus. Pegang dia. Pegang. Minum. Nak sangat. Capkan. Campak bangkai mereka. Setelah mengumpulkan keluarga diraja, Baginda Sultan Ahmad Tajuddin Shah memulakan perjalanannya menuju ke Kuala Kerai. Baginda merentas hutan, sungai, dan pelbagai ranjau. Perjalanan itu memakan masa 5 hari 5 malam, dan cuaca buruk lagi menyulitkan perjalanan Baginda. Ampun tuanku. Patik rasa mulik tuanku dan keluarga berehat sebentar di sini. Baiklah Bentara. Dayang, bawa pemaisuri beta berehat. Ampun tuanku. Datuk Laksmana ada memberi amaran akan adanya tali barut Siam akan menjejaki perjalanan kita. Beta tahu Bentara, tapi tidak mengapa. Beta ada perancangan yang mungkin boleh melengahkan mereka yang cuba mengikuti kita. Maksud tuanku? Pengawal, bawakan peti beta. Buka. Kamu ambil ini Bentara dan taburkan ke arah belakang, ke arah jalan yang berlainan. Ini harta tuanku. Harta boleh dicari Bentara, tapi nyawa kita tiada galang nantinya. Sudahlah, kamu ambil ini dan taburkan ketika kita meneruskan perjalanan nanti. Ampun tuanku, titah tuanku Patik Junjung. Kita berhenti di sini. Kita taburkan wang teri dan kenari mulai sekarang. Arah sana. Arah sana. Padamkan jamur. Cahaya boleh dilihat dari jauh. Mari kita teruskan perjalanan kita dalam cahaya bulan. Mereka ni bodoh. Dalam ketakutan dan kelang kabut mereka nak melarikan diri. Harta berterabur pun mereka tak sedar. Kita kaya. Kutip. Iyalah bang. Saya rasa mesti mereka mengikuti jalan ni. Mari kita ikuti deretan wantri ini. Kita kaya. Sebenarnya mereka itu yang bodoh, sehingga tidak percaya bahwa tipu hela Sultan Ahmad Tajuddin Shah berjaya menipu tali barut Siam yang lebih mempedulikan wang teri dan kenari.
Malah, rombongan baginda berjaya melarikan diri terus ke Selat Bagan kerana ada sebuah kapal yang sedang menantikan baginda di Pulau Pinang. Malangnya, baginda tidak sedar bahawa pihak British yang menguruskan Pulau Pinang telah pun bersebahat dengan kerajaan Siam. Apabila baginda tiba sahaja di Pulau Pinang, baginda ditahan dan terus disemayamkan di sebuah rumah tanpa boleh mengetahui hal-hal campur tangan Pulau Pinang dan kerajaan Kedah. Rumah yang disediakan pihak British itulah yang menjadi tempat baginda dipenjarakan. Tersebulah kisah satu cerita buat pedoman diri Ananda. Tengku Kudin empunya cerita berperang sabit mawan Gubernur Siam, John Fabian murka apabila menerima berita bahawa seorang anak Kedah bernama Tengku Kudin sedang membuat persediaan untuk menentang Siam. John Fabian terus mengarah pegawai-pegawainya mencari dan membunuh Tengku Kudin. Hei kamu berdua, aku mahu korang berdua cari itu Tengku Kudin dan bunuh dia sebelum dia mengatur serangan ke atas kita. Pergi! Aku mahu kamu cari itu Tengku Yaakob dan bagi tahu sama dia. Aku mau lantik dia sebagai Sultan Kedah, tetapi Sultan yang akur dengan kerajaan Siam. Cepat, bagi tahu cadangan ini kepadanya. Kalau dia setuju, bawa dia jumpa aku. Pergi. Tengku Yaakob bersetuju untuk menjadi sultan. Telah tiba hari pertabalan Tengku Yaakob di pemakaman Langgar Kedah. Sahabat kita, sawadee krap. Selamat datang ke kota Langgar. Sawadee krap, John Fabian. Apakah ini? Kau rasa kau layak jadi sultan? Bukankah itu yang dicadangkan oleh Raja Siam? Kedah sudah mempunyai pemerintah. Aku John Fabian. Jadi buat apa aku mau mencari sultan lagi? Lagipun aku ada terima maklumat yang kau bersebahat dengan Tengku Kudin untuk menentang Siam. Fitnah. Kita datang ke sini untuk menjadi sultan dan menjalin hubungan rapat dengan Siam seperti yang kita telah janjikan. Engkau ular. Engkau sanggup merampas tahta ke kandang kau sendiri yang ditahan oleh British. Engkau memang tidak boleh dipercayai. Apa pula? Masakan aku menggigit tangan yang memberi aku makan? Kalau kau sanggup mengkhianati ke kandang kau sendiri, sultan kau sendiri semata-mata untuk ditabal menjadi Sultan Kedah, mungkin satu hari nanti engkau akan mengkhianati Raja Siam. Tidak. Engkau memang anjing. Lama-lama kau akan menggigit tuan kau sendiri. Tidak. Tolong tidak. Aku bersumpah akan taat pada kerajaan Siam. Hati ini hanya untuk Siam. Benar? Iya. Aku mau lihat hati engkau. Ananda. Hei, John Fabian.
Marah di jantung, asal di hati. Rupa manusia hati melani, ubat bedil dentung berapi, ranap terbakar dingin sedih, buka melecur seluruh tubuh, hatinya lagi kena jodoh, meniat istri zuriat dan jatuh, tertumpah darah di benih sumur. Apakah dosa anak dan istriku ya Allah? Pengkhianatan apakah ini? Sehingga manusia yang tak berdosa menjadi bangsa. Sanggup bangsaku berkhianat dan menjadi talibaran orang kafir. Demi darah dan tubuhku, aku bersumpah membalas dendam dan menembus marwah. Selagi Syam laknatullah tidak kusingkirkan dari bumi Kedah ini, aku tidak akan berhenti. Selagi aku masih bernafas, aku rela mati daripada menyerah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuanku, mampukah kita kalahkan askar-askar Syam? Angkatan tentera Syam sangat besar, tuanku. Besar? Duduk. Helikopter. Biar beribu yang datang jangan pernah gentar. Darah yang mengalir dalam jiwa kita ini adalah darah yang datang dari bangsa yang hebat. Kerajaan Melayu Islam tertua. Adakah kerana selama ini kita turun menghantar bunga emas kepada Syam bermakna kita pengecut? Hah? Lemah semuanya. Tidak, Tunku. Tidak. Bukan begitu. Syam celaka. Kita menghulur salam, mereka cuba menggigit tangan. Mereka nak menghalau kita dari tanah air kita sendiri, mendatang dan menakluk bumi Kedah ini. Jadi kita nak jadi apa? Jadi pengecut? Tidak, Tunku. Tidak. Kamu nak jadi pengecut? Jangan pernah jadi pengecut. Kalau 1000 yang datang kita tentang, kalau kita tewas, biarlah tewas dengan bermarwah. Tewas bukan kerana menyerah, tetapi tewas bermandi darah. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Sesungguhnya sumpah Tunku Kudin menjadi nyata apabila berjaya memimpin 5.000 anak Kedah menyerang kota Kuala Kedah. Duduk. Baring.
duduk. Kakak tu di belakang. Kakak berdiri. Duduk. Tu kakak belakang. Malaysia tu. Lagi. Duduk sampai orang tu. Tak ada. Menjadi rasa mengisi berlipat Ya. Dekat pula. agar aku bisa berdiri mengadang segala bagaikan Laksmana Melayu.
Kota Kuala Kedah selamat dimerdekakan, tetapi Siam telah mengundur hanya ke Alor Ganu sahaja. Sementara menantikan bantuan dari pihak British, Tunku Kudin hanya mampu bertahan selama 6 bulan sahaja kerana pihak British telah menyekat bantuan dari laut. Pihak Siam pula menerima bantuan dari Legor, 7,000 anggota askara dan 300 gajah perang. Pada Oktober 1831, Siam menyerang Kota Kuala Kedah dari 4 penjuru dan berjaya melemahkan pertahanan Tunku Kudin. Namun, Tunku Kudin terus bertahan walau hanya dengan 30 prajurit anak Kedah. Jangan gentar, kita tetap bertahan. Kemangkatan Tengku Kudin pada tahun 1831 mati syahid di medan perang, mempertahankan raja, negeri dan agama, malah menyemarakkan semangat-semangat anak Kedah untuk memerdekakan bumi Kedah. 7 tahun kemudian, pada tahun 1838 muncul pula Tengku Kudin Tunku Muhammad Saad, anak saudara Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah. Tunku Muhammad Saad menyahut cabaran dan seruan untuk menentang Siam. Syahidlah Tunku Kudin kekanda 1247 bermuram durja. Tunku Saad azan membara, darah dibayar, Kedah merdeka. Sawadi Prahoka Singti Khun Namahichan. Ini kami sembahkan Tengku Kudin. Raja memandang dengan tidak berkelip matanya, terpesona dengan janggut, jambang dan rambut Tengku Kudin, menjejak tengkuk di kepala yang tidak berbadan itu. Masih haibat dan menggerunkan. Di mana badannya? Tidak berguna Chow Praya, hatinya sudah dimakan orang. Angklong. Lagi.
lagi. Ada angklong. Kakak itu angklong. Tuh, mana kuku? Mana kakak? Itu belakang. Bentar, apa? Senyum riang menambah merdeka. Putri sayang, putra putri sayang sedang berjuang. Fajar telah tiba dan menyingsing membawa harapan. Tanah semenanjung, tanah semenanjung, permata nila. Dan raga, buktikanlah pada nusa bangsa supaya negara maju jaya, aman merdeka. Duhai Ibu Pertiwi, putra putri datang sujud bakti. Ingin menunaikan sumpah dan janji. Jiwa dan raga, buktikanlah pada nusa bangsa negara maju jaya, aman merdeka. Duhai Ibu Pertiwi, putra putri datang sujud bakti. Ingin menunaikan sumpah dan janji. Sekian, terima kasih.